Okey, kita lihat bacaan mat. Okey, tengok dahulu pada buku muka surat 20 saya tak silap. Surat 20. Okey, surat 20, bismillahirrahmanirrahim. Bacaan mat. Jadi mat ni apa? Mat ni kataan bahasa Arab, bahasa Melayu dia adalah tambahan panjang. Kenapa hukum ni ada? Hukum ni ada untuk memudahkan bacaan. Jadi kalau tanpa kita baca panjang, dia akan jadi sukar untuk dibaca. Okay, jadi kita lihat juga tanda-tanda ataupun huruf-huruf mat. Okay, huruf mat tak banyak, huruf mat ada 3 sahaja, iaitu huruf alif, waw dan juga huruf ya. Okay. Jadi kita nampak alif, ya dan waw ni, okay, dia boleh sama besar dengan huruf-huruf lain, di mana huruf-huruf ni tiada tanda. Okay, kalau dia ada tanda, dia ada bunyi dia sendiri. Tapi huruf mat ni tidak, dia tiada tanda, fungsi dia memanjangkan huruf sebelumnya. Okay, kita kata mat tadi tambahan panjang, ditambahkan panjang pada bacaan huruf sebelum dia. Dan huruf mat ni juga boleh berlaku dalam bentuk yang kecil. Kalau alif tu dia letak alif kecil sahaja, sama ada di atas huruf ataupun dia letak dekat tepi. Ataupun kita akan lihat kepala ya. Kepala ya macam mulut buaya tu. Ya, ni pun sama juga. Kepala ya ni boleh berlaku di tepi ataupun dia letak di atas huruf dan seterusnya huruf waw. Okey, waw ni pun juga kecil. Dia macam koma tapi bukan koma. Jangan baca-baca berhenti dekat waw. Jadi saya tanya kenapa berhenti koma kat situ Ustazah. Dalam Al-Quran dia tak ada koma. Okey, yang kata waw kecil, dia ada fungsi dia memanjangkan huruf sebelumnya bergantung pada hukum. Jadi kita tengok mat 2 harakat yang pertama, belum lagi. Kita tengok dulu, okey, pengenalan dia lagi satu. Untuk bacaan mat, dia setiap hukum tu berbeza pada kadar harakat. Harakat ni perkataan bahasa Arab juga. Apa makna harakat? Harakat maknanya pergerakan. Okay. Jadi harakat tu jangan samakan dengan masa. Harakat yang ada pada bacaan mat, dia boleh terjadi 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat dan juga 6 harakat. Bagi harakat 4, 5 dan 6, huruf mat tu akan ada tanda ombak tu ataupun kening di atasnya. Itu menunjukkan kita kena baca 4, 5 atau 6 bergantung pada hukum. Kalau nampak ombak tu kita tak boleh baca 2. Okay, 2 dia tak ada tanda kening tu. Okay, dia bacaan 2 sahaja dan jangan pergi lebih. Manakala 4, 5, 6 dia ada tanda panjang di atas huruf mat, makna kita tak boleh baca 2. Kena baca lebih daripada 2 sama ada 4, 5 ataupun 6. Kemudian kita tengok tadi saya terangkan harakat adalah pergerakan. Jangan samakan dengan masa. Sebab apa? 2 harakat tak sama dengan 2 saat. Sebab ni sering berlaku. Sekali kanak-kanak, dia tak nampak harakat tu apa dia tanya. Harakat tu pergerakan. Kalau kita kira 2 harakat tu, kita kira pakai apa? Kita kira pakai jari. Untuk perkataan ba. Sekejap ya. Kita baca ba, baris atas. Okey. Ada alif. Alif ni huruf mat. Jadi ba, kita gerak 2 jari. Okay, jangan kata ba tu 2 saat. Sebab apa? Kalau orang tu baca laju, dia punya kadar pergerakan harakat dia tu cepat. Sebagai contoh, mungkin dalam satu muka surat, kalau orang yang baca laju, tak sampai pun 5 minit. Dalam 3 minit dia boleh habis. Pada mereka yang merangkak baca, yang belum lancar, satu muka surat Al-Quran tu mungkin dalam 10 minit. Okay. Harakat tu kita tak boleh samakan dengan masa. Kalau orang tu baca laju, dia punya masa tu, dia tak sama dengan orang yang baca perlahan. Itu yang kesalahan yang berlaku. 2 harakat bukan 2 saat. 2 jari yang bergerak paling mudah kita kira. Ataupun kalau belajar yang asas tu 2 ketukan. Ba, kita ketuk 2. Tangan ba, tu bergerak. Apa yang bergerak? Tangan kita yang bergerak. Kemudian kita tengok slide seterusnya ada apa. Okey, ini baru masuk. Mat yang pertama dikenali sebagai mat asli. Mat asli asal kepada hukum mat. Okey, ini kita dah lihat
tempoh hari sebelum raya. Jadi hari kita ulang kaji dahulu. Mat asli terjadi apabila ni syarat dia. Baris atas berkawan dengan alif dan baris bawah berkawan dengan ya dan baris depan berkawan dengan huruf waw. Ini asal kepada hukum mat. Okay, baris atas mesti dengan alif, tu partner dia. Baris atas tak boleh dengan ya. Kalau baris atas dengan ya, dia jadi hukum lain. Okay. Kalau baris bawah dengan ya, dia tak boleh jadi dengan alif ataupun waw. Kalau baris depan mesti dengan waw. Dia tak boleh jadi ya, dia tak boleh jadi alif. So yang diberi pada buku ada 3 dekat situ. Okay, kalau lihat, okay, huruf qaf. Qaf baris depan, ku, sebelah dia ada huruf waw. Waw ni tak ada tanda. Ini adalah waw mat. Jadi di situ dia baca dengan 2 harakat. Yaku, sebutkan. Yaku. Okey, kemudian lu ya juga 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Baris atas dengan alif kecil. Jangan abaikan alif kecil ni Bukan titik sebab dia panjang sikit. Kalau titik tu bentuk dia bulat lagi. Jadi ya dibaca 2 harakat. Dan laitani ni juga mat asli. Okey, sebab apa? Atas tu huruf nun. Baris bawah berjumpa dengan ya. Okey, jangan risau, ni adalah ya mat walaupun dia tak ada titik, bentuk dia ada dekat situ. Okey, baris bawah dengan ya partner dia. Kita baca lagi sekali. Okey, ku 2, ya 2, ni 2. Tempo dia kena sama. Ya jangan tarik panjang yang depan ni Nanti pengaruh dengan baris tu. Baris tu dia tak ada huruf mat, jadi ya tu pendek. Yaqulu ya laitani. Bacakan. Yaqulu ya laitani. Boleh. Okey, itu bacaan mat. Settle yang ni saya teruskan. Mat yang kedua, kalau lihat pada buku diberi nama ma'arid li sukun. Arid maknanya mendatang, disukun kita maknanya mati. Untuk ma'arid li sukun terjadi hanya ketika berhenti sahaja. Ataupun kita kata waqaf. Okay, kalau bacaan bersambung dia tak boleh terjadi. Dia akan jadi hukum lain. Okay, untuk ma'arid sukun terjadi bila kita nak berhenti, di mana kita berjumpa dengan mat asli. Asal pada perkataan tersebut adalah mat asli. Baris atas dengan alif, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Tapi selepas huruf mat alif ya waw ni ada lagi satu huruf yang mana huruf tu menjadi huruf terakhir, kita kena matikan dia disebabkan kita nak berhenti ataupun waqaf. Kalau mat asli tadi melibatkan 2 huruf. Untuk ma'arid li sukun melibatkan 3 huruf. Kenapa 3? Huruf pertama huruf yang berbaris, huruf yang kedua huruf mat, huruf yang ketiga kita matikan dia disebabkan kita nak berhenti. Okay, jadi contoh pada buku kalau lihat baris yang kedua pada skrin, daripada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Okay, Alhamdulillahi Alamin. Dekat mana ma'arid li sukun? Dekat hujung. Okay, mim, ya, nun tu. Kalau nak buat bulat daripada huruf mim masuk sampai huruf nun. Okay, asal perkataan alamina. Tapi tak baca na. Sebab apa? Kita nak berhenti. Jadi dibaca dengan kadar 2 harakat agar jelas setiap sebutan. Min, tu cara bacaan dia. Mi panjang dulu baru mati nun. Jangan min, tak nak en tu yang panjang. En tak panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Allah. Tadi okey dah? Okey je. Tak, saya rasa saya punya line ni kejap. hilang. Dia macam hujan-hujan. Okey. Cuba puan baca lagi sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Okey. Jadi untuk ma'arid sukun lebih kadar harakat dengan kadar harakat lain, tapi nanti kita tengok dia tak berharakat yang tertentu. Jadi untuk yang ni kita tengok 2 harakat, jangan baca. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Lepas kalau line tak cantik bagi tahu ya puan. Okey. Okey.
Okey, jadi mak iwat. Mak iwat terjadi hanya untuk dibaca dengan kadar 2 harakat. Bagaimana mak iwat? Asal perkataan tu sama macam sebelah kanan. 2 baris di atas. Dan selepas 2 baris di atas ada alif. Alif menjadi huruf yang terakhir disebabkan apa ia terakhir? Sebabkan kita nak berhenti. Jadi sama juga dengan mak arid disukun. Mak iwat ni terjadi bila nak berhenti sahaja. Kalau dekat tengah-tengah dia tak terjadi. Okay, bila kita nak berhenti lagi sekali, terjumpa tanwin 2 baris di atas dan alif menjadi huruf yang terakhir. Jadi kita tak boleh baca sebagai bunyi tanwin 2 baris atas an. Kita kena ubah dia. Okay, asal perkataan an, kita ubah dia jadi a. Okay, dengan kadar 2 harakat di mana baris atas berjumpa dengan alif sahaja 2 harakat. Okay, contoh buku asal perkataan aliman hakiman. Okay, tapi tak boleh baca man. Okay, kita berhenti aliman hakima. Bacakan. Aliman hakima. Boleh lagi sekali. 1, 2, 3. Aliman hakima. Boleh. Okey, hanya dibaca dengan kadar ma 1 baris 2 harakat. Okey. Dibaca lebih. Okey, contoh satu lagi. Cuba perhatikan, tengok pada skrin contoh sebelah kiri. Innahu kana tawwabam. Ada huruf mim tu. Okey, disebut kita nak berhenti, mim tu kita tak baca. Kita abaikan dia. Okay, dia asal tanwin ni. Kita dah belajar tanwin jumpa dengan ba, dia akan letak mim kecil. Kalau perhatikan surah ni dalam Al-Quran, ada huruf ba dekat sebelah. Tanwin jumpa dengan ba, tapi kita tak baca bunyi mim tu, kita baca ba sahaja disebabkan kita nak berhenti. Okay, kita baca ayat tersebut. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Boleh. Okey. Cuba tengok dekat bawah pula. Bawah ni, perhatikan mak iwat terjadi bila nak berhenti. Terus kita tengok dekat hujung ayat tu. Ayat tu berakhir dengan tanwin pada huruf ta. Ini kita panggil dia ta marbutah, ta yang tertutup. Baca, jangan matikan dia sebagai mat iwat walaupun dia 2 baris atas. Untuk ta yang begini kita kena tukar jadi huruf ha. Perkataan dia tijarah, tak panjang sebab dia tak ada huruf mat, pendek sahaja. Okey, cuba baca ayat yang bawah tu. Illa an takuna tijarah. Ila an takuna tijarah. Lagi sekali. Illa ada sabdu pada lam tu. Illa an takuna tijarah. Illa an takuna tijarah. Boleh? Okey. Pada bacaan ta yang ada ta marbutah. Okey, kita tengok sebelah dia. Okey, yang ni juga bukan mat iwat. Kenapa bukan mat iwat? Sebab dia berakhir dengan tanwin 2 baris di bawah. Kalau 2 baris bawah kita tak pakai. Okey, kita kena pakai 2 baris atas, 2 baris bawah apa buat? Ini matikan sahaja. Azabin alim. Okey, matikan dia jadi ma'arid disukun. Li panjang asal ma asli, matikan huruf mim disebabkan nak berhenti, ma'arid disukun hukum tadi. Okey, kita baca lim 2 harakat. Kita ulang. Azabin alim. Azabin alim. Boleh? Okey, itu cara bacaan bagi hukum mat iwat. Jaga-jaga Dan ada tempat tanwin 2 baris atas tu dia tak letak alif. Okey. Sebagai contoh dalam surah Kahfi. Bukan surah Kahfi jap. Surah Al-Waqiah. Sekejap saya tunjuk. Okey. Sebab lagi dia tak ikut sekejap dia lambat sikit. Surat
suara okey kan Puan Nazmi? Suara dia dengar. Tapi dia macam lambat sikit. Ni kot, saya rasa laptop ni. Kena buang sikit. Ini yang ini suara tak hilang. Ke Ha. memang suara tak ada? Ha. Lambat. Okey, muka surat. Puan Nazlin ada Al-Quran bersama ke? Ada. Okey, cuba buka muka surat 534. 534 surah tu, ayat yang kita nak lihat 535. 535. Okey. Surat 535 belakang dia. Okey, ayat 35. 35. Okey. Okey, ayat 35. Okey, ayatnya adalah inna ansha'nahunna insya'a. Tu kena bunyikan dia sebagai mat iwat. Okey. Okay, sebab apa? Tanwin ada tempat baca dengan kadar 2 harakat mat iwat. Cuba Puan Nazlin baca ayat tersebut. Inna ansha'nahun. Okey. Okey, habis mat iwat. Ada soalan setakat? Tak ada. Okey, sihat. Pada buku ada Maklin. Okay, jadi sama juga dengan mat iwat dan mat arif disukun terjadi bila kita nak berhenti sahaja. Okey, bagaimana? Kita dah tahu dia terjadi bila nak berhenti, tapi sebelum dia special sikit. Huruf mat ni ada tanda sukun dan juga baris atas. Jadi sama juga tadi mat asli 2 huruf kita lihat, mat alif sukun 3, mat iwat 2 huruf, kita tanwin dengan baris alif. Untuk mat lin kita kena tengok 3 huruf pula. Okay, huruf pertama berbaris atas, huruf kedua ya sukun kita matikan disebabkan nak berhenti. Okay, cara kita bula roib. Bacakan. Zalikal kitabul la raib. Boleh. Okey, roib. Okey, dibaca panjang agak mudah nak sebut. Kalau pendek la roib. Dia jadi tergantung bunyi dia tak cantik. Pada Quraisy. Okey, surah Quraisy dia berakhir dengan hukum madlin. Kita teruskan juga boleh baca dengan kadar harakat lain. Okey, nanti kita lihat berapa boleh pergi pada mat bacaan lain. Okay, mat badal ni asal sebenarnya hamzah kita dia letak ada huruf mat. Dengan huruf mat dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Lain dia okey ke tak okey Puan Nazmi? Okey. Tapi dia lagi mana? Lagi okey, kalau tak jelas bagi. Okey. Okey. Jadi mat jumpa dengan huruf mat, hamzah dulu Hamzah jumpa dengan huruf dengan alif, hamzah tu letak baris atas. Kalau hamzah tu baris bawah letak huruf mat tersebut huruf waw. Dia ya bani tu dibaca dengan kadar 2 harakat. Ya bani panjang pula. Ya bani Adama. Ya bani Adama. Boleh. Okey, itu cara bacaan mat badal. Kesalahan yang berlaku, orang terbaca lebih daripada 2 harakat ataupun kurang 2 harakat. Okay, kalau kita nampak dia duduk atas ataupun bawah huruf alif, kita baca dia pendek. Kalau dia duduk sebelah, kita baca dia panjang. Okay, jangan bagi lebih 2 sebab dia tak ada tanda panjang tu pun. Ini hanya baca 2 harakat sahaja. Okey. Kita teruskan. Lepas mat badal adalah mat tamkin. Okay, tamkin special sikit. Ni jarang. Hukum ni ada tapi dia adalah kita kena tahu. Mat tamkin terjadi apabila 2 ya bertemu. Okay. 2 ya bertemu. Yang pertama berbaris sabdu dan baris bawah. Jadi yang pertama tu dia ada 2 tanda. Bersabdu dan juga berbaris di bawah. Ya yang kedua bukan. Ya yang kedua yang mat, dia tak ada tanda. Okey.
Jadi kena baca dia dengan kadar 2 harakat. Tamkin maknanya kukuh. Jadi bila kita baca panjang, dia kukuhkan lagi bunyi kat situ. Kita baca sama-sama. Wa idza huyi. Yi, 2 harakat, 2 jari gerak. Wa idza huyitum. Beratkan pada tanda sabdu. Yi itu tarik 2. Wa idza huyitum. Wa idza huyitum. Boleh lagi sekali. Wa idza huyitum. Okey, dia kukuhkan bunyi yi tu. Kalau tak ada yi tu panjang, wa idza huyitum. Bunyi dia tak cantik. Okay. Jadi mudah untuk dibaca bila dibaca panjang. Sama juga tengok pada skrin. Okey, di sini ada surah Ali Imran ayat 20 dan 21. Okey, di mana untuk mat tamkin ni huruf mat ya dia tu dia tak sama macam yang dalam buku. Yang buku tu nampak bentuk ya tu siap titik. Tapi dalam surah Ali Imran ni dia letak kepala ya je duduk di atas huruf ya. Tetap hukum mat tamkin sebab apa? Ya yang pertama sabdu berbaris bawah, jumpa ya yang kedua ya mat. Jadi kena baca 2 harakat. Kita baca penuh ayat yang pertama atas tu. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Bacakan. Wa yaqtulunal bi. Dah cak saya buka perajak. Boleh. Tak nampak dah. Oh, tak nampak jelas eh? Dia kecil sangat. Oh, ya ke? Saya tahu tak. Surat 52. Ayat berapa dah? Ayat 20 eh? 10, 21. 19. Satu wa izah. Wa izah wa yakulu. Wa yaqtulu. Satu, okey lah. Cuba baca wa yaqtulunan nabiyina. Wa yaqtulunan nabiyina bil ghairil haqq. Okey boleh. Dibaca yi. Okey, ayat seterusnya yang perkataan al-kitaba wal ummiyina aslamtum. Yang ni kat mana tu? Sama juga ayat 21. Ayat 21 wa yaqul. Al-kitab. Al-kitab. Kitab. Sekejaplah. Ayat 21. Tak, tadi kita baca yang atas tu ayat 22. Oh, terbalik. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Okey. Wa qul lil ladzina utul. Okey dah. Okey. Ambil yang mana ya? Wa yakulu. Wa yakulu. Boleh baca penuh pun boleh. Kalau tak ambil kat sini je. Wal ummiyina. Okey. Wal ummiyina. Boleh cukup kadar harakat dia. Jelas bunyi sabdu panjang pada gi. Jadi dia kukuhkan bunyi dia di situ. Okey. Teruskan mat yang seterusnya adalah mat silah qasirah. Silah maknanya sambung, qasirah maknanya pendek. Okey, yang ini terjadi bagaimana? Okey, yang ini melibatkan ha dhamir. Kalau tengok huraian dia ada tulis kat situ, huraian dia kat belakang ya. Yang ada tulis kat situ ha dhamir. Ha dhamir yang mana? Ha yang bentuk macam nombor 9 ataupun yang bentuk bulat. Itu adalah ha dhamir. Okey, ha dhamir berjumpa dengan apa-apa huruf janji bukan huruf hamzah. Ha dhamir berjumpa dengan apa-apa huruf kecuali hamzah.
Jim ke, dal ke, lam ke, kaf ke. Okey, bacaannya hanya boleh dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan special dekat sini, huruf mat dia akan letak huruf yang kecil. Kalau waw tu waw kecil, kalau ya tu kepala ya. Okay. Hamzah selepas dia. Ah, Baca contoh pada buku. Lahu muslimuna. lahu muslimuna. Betul. Okey, kadar panjang dia hu dengan kadar 2 harakat. Jangan berhenti pula. Okey, tengok contoh dekat skrin. Uh, kecil sekejap saya besarkan. Okay. Okay dah. Okey, tengok yang sebelah kiri dahulu. Okey. Atak khuzu zu 2. Nahu hu tu dibaca sebagai mat silah. Jangan baca atak khuzu nah. Berhenti. Kenapa berhenti? Koma dekat situ. Tidak. Okey. Kalau dibaca sambung atak khuzu nahu buhtanan. Okay. Nah, hu tu 2 juga lah kan Zah? Betul. Hu tu 2. Atak khuzu nahu hu 2. Okay. Atakhuzunahu. Okey, jadi hu tu dibaca dengan kadar 2, jangan baca pendek atau lebih. Okey, sebab dia tak ada tanda panjang kan, dia kena baca dengan 2 harakat. Ni hukum yang mat silah kosiro kat bawah ni, ha dhamir berjumpa dengan huruf apa? Huruf ba. Okey, kalau yang atas tadi yang dalam buku ha dhamir berjumpa dengan huruf mim. Sebelah kanan ni kita tengok ni ha dhamir berjumpa dengan huruf shin. Jadi dibaca wala tusyriku bihi syai'a. Berhenti jadi mat iwat. Cuba bacakan. Wala tusyriku bihi syai'a. Okey, itu dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Okey. Kalau orang tu dia baca pendek, dia tak perasan sebenarnya ada huruf mat. Okey, habis mat 2 harakat. Ada soalan tak dekat sini Puan Nazni? Boleh ya? InsyaAllah. Okey, kita lihat dulu. Okey, tak ada yang lain. Kita lihat sekejap. Mungkin kelas akan lebih awal. Sekejap lagi termasuk hukum baru, mat 4 harakat boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih.
Okey, kita sambung Puan Nazneen. Ya, okey. Dia nampak main tu tak masuk hari ni. Dia dekat jam. Okay. Sepatutnya ada seorang lagi pelajar. Tapi tak tahu. Okey, kita tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mat baru iaitu mat 4 harakat. Okey, mat 4 harakat kalau lihat pada buku, dia ada 5 dekat situ. Nanti dua daripadanya kita dah bincangkan dalam mat 2 harakat. Nanti kita akan tengok. Jadi kita tengok dahulu mat 4 harakat yang pertama. Mat 4 harakat yang pertama adalah mat wajib mutasil. Jadi mat wajib mutasil ni boleh Puan Nazim bacakan pada huraian muka surat 21 tu dekat bawah. Okey. Mat wajib mutasil berlaku apabila huruf mat, alif, waw dan ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah.
Okey, terima kasih. Jadi dia kata kat situ, mat tu terjadi apabila berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah ataupun kita panggil dia satu perkataan. Okey, kena baca dengan kadar 4 harakat. Nama pun wajib. Jadi wajib baca 4 harakat, tak boleh kurang. Okey, jangan baca 3, jangan baca 2. Minta maaf lambat. Tak apa, tak apa. Keluar beli barang tadi, beli kuali. Okey, kita tengok. Okey, kita pada bacaan mat 4 harakat Ain, muka surat 21. Okey, jadi contoh pada buku wajah tu kita baca 4 harakat. 4 harakat tu bagaimana? 4 jari yang bergerak. Wajah rabbuka. Baca. Baca kan? 1, 2, 3. Wajah. Buka. Okey, lagi sekali. Wajah Wajah. rabbuka. Rabbuka. Okey, boleh gabung. Wajah rabbuka. Wajah Arab buka. Okey, dibaca dengan kadar Buka. okey, 4. Okey. Okey, dibaca dengan kadar 4 harakat sahaja, tak boleh baca lebih. Boleh baca lebih, nanti kita tengok berapa boleh baca tapi jangan kurang. Okey, ja dengan a tu berlaku dalam satu kalimah. Okey, kita tengok contoh yang kedua pada buku. Okey, bagaimana ia terjadi? Mat wajib ni, mat jumpa dengan hamzah berlaku dalam satu kalimah. Tengok dekat slide. Okey, perkataannya adalah waqisa. Satu baca panjang 4 harakat. Waqisa iha. Laki. Ya. Buka. Iha. Betul. Huruf qaf dengan sa tu tertutup tu. Waqisa iha. Laki. Iha. Okey, itu bacaan bagi mat wajib. Okey, contoh yang di slide 4 harakat. Jadi sa dengan i tu berlaku dalam satu perkataan. Macam mana kita nak tahu dia dua perkataan atau satu perkataan? Okey, cuba lihat. Tadi wajah a. A dengan ra tu dia ada jarak. Macam kita pakai bahasa Melayu juga. Saya jarak suka, jarak makan. Okey. Sama juga dengan bahasa Arab. Okey, satu perkataan kepada satu perkataan tu dia ada jarak. Ataupun huruf tu boleh bersambung tapi dia tak bersambung. Tengok contoh yang lain ada tak? Ni tak ada sebab ni satu perkataan. Jadi alif dengan hamzah tu dia terpisah. Okey, habis mat wajib mutasil, kita masuk mat yang seterusnya, masih lagi mat 4 harakat, mat jaiz munfasil. Okey, boleh bacakan huraian dekat bawah? Puan Nazri? Mat jaiz munfasil berlaku apabila huruf mat, alif, waw dan ya bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Okey, tadi mat wajib satu kalimah, yang ini berlaku dalam dua kalimah. Mat ada tanda panjang jumpa dengan hamzah. Kebiasaan hamzah ni dia ada alif. Okey, tu beza dia dengan satu atau dua kalimah. Okey, mat ada tanda panjang berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Dua perkataan lah, maknanya antara huruf mat dengan hamzah tu dia ada jarak. Sebab dia dua kalimah. Kalau mat wajib tadi satu kalimah tu dia tak ada jarak. Kita tengok. Ya? Kalau yang mat wajib tu kan, hamzah tu atas alif ke? Hamzah tu biasa dia duduk sendiri. Sendiri. Dia tak ada duduk atas alif. Dia akan duduk satu sahaja tunggal. Oh, yang mat jaiz lah yang hamzah tu. Betul. Mat jaiz yang dua kalimah ni yang kita nak belajar ni, dia berlaku dua kalimah, mat tu duduk, mat hamzah tu duduk ataupun bawah huruf alif. Dia menopang.
Jadi dalam dua kalimah ni hamzah akan duduk menumpang. Oh, Baca. Okey, la tu nanti mana mat jaiz dia, lam baris atas dengan alif. Alif tu adalah huruf mat, atas mat ada tanda panjang, sebelah dia adalah hamzah. Kau perhatikan dia ada jarak sikit tu. okey. Fala satu perkataan, isma tu satu perkataan. Kita baca la 4. Okey, wajib baca 4, jangan kurang. Fala isma. Fala isma. Okey. Itu cara bacaan mat jaiz munfasil. Baca 4. Okey, kita tengok bawah contoh yang seterusnya. Okey, kali ni huruf mat dia, tengok dekat slide, huruf mat dia adalah huruf alif juga. Okey, sebab apa alif? Sebab huruf sebelum dia tu huruf waw tu baris atas. Huruf mat ni dia nak letak, dia kena tengok huruf sebelum dia tu. Kalau baris atas automatik dia letak alif. Sebab tu partner dia. Kalau waw ni baris bawah, dia akan letak ya tu baris bawah. Ya, dia tak ada letak alif lah. Okey. Jadi wa tu dibaca dengan keadaan 4 harakat, abaikan ya ni. Ya ni tak ada fungsi. Kita baca bima la tahwa anfusukum. Bima la tahwa anfusukum. Okey, wa tu dibaca dengan kadar 4 harakat kerana majais. Kalau tengok kan ya boleh sambung dengan alif kan? Alif hamzah tu kenapa dia tak sambung? Sebab dia perkataan lain. Dia ada jarak sikit lah. Okay. Kita tengok bawah satu lagi. Okay, majais dengan kadar 4 harakat. Wa ma lana. Okay, perhatikan. Dia ada jarak sedikit antara huruf alif na tu dengan alif yang ada hamzah. Ada dia dua kalimah. Wa ma lana alla. Bacakan. Wa ma lana ala. Alla. Baca sabdu. Tak nampak tu sabdu pada lam tu. Wa ma lana alla. Okey, kena baca na 4 harakat. 2 tak boleh, 3 tak boleh. Jangan baca kurang ya. Jadi ombak tu ataupun kening tu membantu kita baca sebagai 4 harakat. Okey, habis mat jaiz munfasil. Kita masuk mat seterusnya. Okay, mat silah tawilah. Okey, dekat buku mat wajib, mat jaiz, lepas tu mat arif sukun dengan mat lin kan? Lepas tu mat silah tawilah ni yang terakhir. Okey, abaikan dulu mat arif disukun dengan mat lin pada buku. Kita tengok dulu mat yang terakhir pada 4 harakat, mat silah tawilah. Okay, tadi kita dah jumpa silah juga. Tapi tu silah qasirah. Silah qasirah 2 harakat. Silah tawilah 4 harakat. Satu tawilah yang kita nak belajar, satu lagi qasirah yang kita dah belajar. Boleh bacakan huraian dia dekat bawah. Mat silah tawilah berlaku apabila bacaan ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Okey, jadi yang ni berlaku apabila ha dhamir. Ha dhamir tu macam mana? Ha yang bentuk bulat ni. Okay, bentuk bulat ataupun nombor 9 ni berjumpa dengan huruf hamzah. Jadi antara ha dhamir dengan hamzah tu akan ada huruf mat yang kecil. Di atas huruf mat tersebut ada tanda ombak ataupun kening tu, tanda panjang tu. Jadi kenalah kita baca dengan kadar 4 harakat. 2 tak boleh. Okay, kalau 2 dia jadi qasirah. Qasirah dia jumpa dengan semua huruf kecuali hamzah. Tapi tawilah dia berjumpa dengan hamzah. Jadi hamzah ni special sikit. Tengok contoh pada buku. Okey, perhatikan ada ha dhamir kat situ baris depan. Disebabkan ha dhamir ni baris depan, dia letak huruf waw. Kalau ha dhamir tu baris bawah, dia letak kepala ya. Dan selepasnya ada huruf hamzah. Jadi kena baca dengan kadar 4 harakat. Wa warithahu
abawahu. Wawarisahu abawahu. Lagi sekali. Wawarisahu abawahu. Jaga-jaga panjang pendek. Wawarisahu abawahu. Okey, jadi itu cara bacaan 4 harakat mad silah. Okey. Kita tengok lagi contoh yang lain untuk mad silah tawilah ni. Kita tengok yang sebelah kiri ni. Wa dzakir bihi. Ha tu baris bawah. Tu yang diletak kepala ya. Hi tu dibaca dengan kadar 4 harakat. Okey, baru jumpa dengan hamzah. Nak letak ubat yang dapat yang tu. Okey, kita baca wa dzakir bihi antubsala. Sebutkan. Wazakir bihi antubsala. Kan ni lama pun. Apa? Tadi suruh settle dia tak nak. Baby dah pandai jawab dah sekarang. Dah. Okey, saya ulang balik. Wa dzakir bihi antubsala. Lagi sekali baca. Wazakir bihi antubsala. Okey, betul bacaan mad silah kena baca 4 bagi ha dhamir jumpa dengan hamzah. Jangan baca kurang. Okey. Jadi kita lihat lepas habis mad silah tawilah, kita pergi kepada ma'arij li sukun. Okey, kembali balik pada ma'arij sukun 4 harakat. Bagaimana ia terjadi? Ingat lagi sekali, ma'arij li sukun terjadi apabila kita nak berhenti ataupun kita nak waqaf. Sebelumnya ada hukum mad asli. Baris atas dengan alif, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Jadi berapa huruf nak tengok? 3 huruf. Huruf pertama yang berbaris, huruf kedua huruf mad, huruf ketiga kita matikan dia kerana nak berhenti. Okay, jadi kita ambil contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi tu baca dulu. Min. Harakat yang kelima baru matikan nun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum cukup lagi tu. Cukup. Cukup. Dalam buku contoh lain ke contoh yang ni? Dalam buku yang Ar-Rahmanir-Rahim. Tak apa, kita baca ni dulu. Okey, cuba bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, boleh. Kalau pada buku sama juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, dibaca dengan kadar 4 harakat. Kalau tak cukup nafas, boleh baca berapa? Kita baca 2 ataupun kita nak cepat. Bagi mereka yang lancar sebab dia nak baca banyak kan, dia baca dengan kadar 2 harakat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, kalau 2 harakat, Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba baca 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, susah kita nak baca 2 sebab kita biasa baca panjang. Ya, dia macam terlajak sikit, dia jadi 3. Tapi boleh 2 boleh, 4 pun boleh, tapi pastikan seragam. Kalau daripada ayat pertama atas tu kita dah baca 4, kita baca 4 lah sampai habis. Kalau ayat pertama tu kita baca 2, 2 lah. Jangan kejap 4, kejap 2, tak boleh. Kita pastikan kadar harakat dia kita pilih. Ma'arij sukun ni nak baca 2, baca 2. Nak baca 4, baca 4. Kerana berhenti.
Okey. Tu habis mat alif sukun, mat 4 harakat. Kita tengok lagi satu hukum yang kita tinggalkan tadi, mat lin. Okey, mat lin juga boleh dibaca dengan keadaan 4 harakat selain 2 harakat. Bagaimana mat lin terjadi? Okey, apabila kita nampak baris atas. Huruf pertama ada 3 huruf. Huruf pertama berbaris atas, huruf kedua special sikit huruf mat dia ya ataupun waw. Dan huruf ya atau waw ni ada tanda sukun dekat atas dia. Dan selepasnya kita sukunkan disebabkan kita nak berhenti ataupun waqaf. Okey, disebabkan kita nak berhenti, kenalah baca panjang sikit. 2 boleh, 4 pun boleh. Okay, tengok buku, kita baca dengan keadaan 4 harakat. Okay, pada surah Quraisy tu, li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Okey, tu cara bacaan mat lin. Quraisy. Panjang, gerak jadi 4 sebab 4 harakat. 2 boleh? Boleh. Li'ilafi Quraisy. Okey, bacakan 2 harakat. Li'ilafi Quraisy. Okey, dia jadi susah sikit nak sebut. Sebab apa? Bila pendek, dia jadi mencabar sebab kita nak bunyikan setiap huruf. Kalau baca panjang, lebih mudah. Sama juga yang ni, mat lin, kalau daripada ayat pertama kita baca 4, 4 lah sampai habis. Okey, jangan campur-campurkan tempoh harakat dia. Kena seragam. Kena sama. Ustazah. Ya. Yang apa kan kalau mat alif sukun dengan mat lin ni kan, kan 4 harakat tu kan, kita baca yang royal ni kan, Roy tu 4 dulu 4 dulu baru tu baru masuk 4 dulu. Roysh. Harakat kelima baru masuk shin. Shin. Okay. Sama macam mat alif sukun. Rahim. Harakat kelima baru masuk mim. Okey. Ain boleh Ain? Okey, habis mat 4 harakat, muka surat sebelah kanan. Kita tengok mat seterusnya, mat 5 harakat. Jadi mat 5 harakat, kalau perhatikan pada jadual tersebut, nama mat dia sama dengan keadaan 4 harakat tadi. Ada mat wajib, ada mat jaiz dan juga ada mat silah. Di mana 3 hukum mat ni, mat berjumpa dengan huruf hamzah. Automatik mat tu ada tanda panjang. Okey. Untuk mat yang pertama, mat wajib, okey, berlaku dalam satu kalimah. Mat ada tanda panjang jumpa dengan hamzah dalam satu perkataan. Jadi kita baca dia kali ni dengan kadar 5 harakat. Kita praktis ya. Waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Okey, ja dibaca panjang. Okay. Untuk mat wajib ataupun mat 5 dan 4 harakat ni, dia punya harakat tak nampak beza sangat. Kalau 2 dengan 4 tu beza, nampak pendek panjang. Okey, tapi 4 dan 5 ni tak nampak beza. Tapi jaga-jaga. Sama juga kat sini, kena seragam. Kalau daripada permulaan kita baca 5, 5 lah sampai habis. Dia tak boleh 4 kejap 5, tak boleh. Kena seragam. Itu mat wajib. Mat jumpa hamzah dalam satu perkataan. Ja kita baca 5. Kemudian kita tengok mat jaiz mufasil sama juga. Okey, mat jumpa dengan hamzah tapi kali ini berlaku dalam 2 kalimah ataupun 2 perkataan. Okey, kita baca kali ini dengan kadar 5 harakat. Fala isma alaihi. Sebutkan. Fala ma'alaihi. Okey, kena baca dengan kadar 5 harakat. 4 boleh tak? Boleh. Boleh mak ni. Kita cuba lagi sekali 5 harakat. Fala
isma alaihi. Fala alaihi. Okey, boleh. Okey, kita cuba baca dengan 4 harakat. Fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Okey. Untuk 4, 5 ni tak nampak beza sangat. Disebabkan dia berjumpa 2 kalimah dalam 2 perkataan, kita baca dia 5 harakat boleh, 4 harakat pun boleh. Okey, ada soalan tak setakat ni? Macam mana nak tahu dia 5 rakaat ni? Dia ada sayap tu kan? Betul, ada tanda ombak tu ataupun kening. Nampak tanda ombak ni, dia tak boleh baca 2. Tu je tips dia. Dia bukan 2. Okey. Kalau dia jumpa dengan hamzah, kita baca dia 4, 5. Tu tips dia. Okey. Kat mana kita nak tahu dia baca 4 atau 5? Kalau dia jumpa dengan hamzah. Ombak ni kalau jumpa hamzah kena baca 4, 5 tapi tak boleh baca 2. Tu je tips dia. Oh. Okey. Cuma bila kita belajar teori tu kita belajarlah nama-nama hukum dia. Kita kenal nama. Tapi yang penting kita tahu baca. Okey, kita tengok mat satu lagi, mat silah tawilah. Okey. Tawilah sama juga, dekat 4 harakat ada. Okey, berlaku apabila ha dhamir. Okey, ha bentuk 9 ni dan juga bentuk bulat ni berjumpa dengan hamzah. Okay, antara ha dengan hamzah tu akan ada huruf mat yang kecil dan dia ada tanda ombak tu. Dia ada kening tu. Jadi kita baca dia 4 boleh, 5 pun boleh. Kita baca kat sini 5. Wa warisahu abawahu. Gerak jari 5. Wa warisahu abawahu. Ba pendek, jangan panjang. Wa warisahu abawahu. Wa warisahu abawahu. Okey. Ini jelas. Okey. Tu tadi kita baca 5. 4 boleh, 4 pun boleh. Sebab dia jumpa dengan hamzah. Kalau dia tak jumpa hamzah, baru kita baca pendek 2. Okey. Habis settle mat 4 harakat dengan 5 harakat hari ni. Kita tengok mat seterusnya, mat 6 harakat. Okay, kalau perhatikan mat 6 harakat kat situ ada 4. Pertama mat adli sukun, kedua mat lin, ketiga mat farq, yang keempat mat lazim. Kita tengok dahulu mat adli sukun. Kita jumpa lagi sekali hukum mat adli sukun ni. Jadi untuk mat adli sukun selain dibaca dengan kadar 2 harakat, dia juga boleh baca dengan kadar 4 ataupun 6. Nombor genap je, 5 jangan. Okay, 2, 4 atau 6. Jadi kena seragam. Kalau kita nak baca 4, kita baca 4. Okey. Dan bagaimana ia terjadi, lagi sekali saya terangkan, mat alif sukun terjadi apabila kita nak berhenti ataupun kita nak waqaf. Dan sebelumnya ada special sikit, dia ada hukum mat asli. Cuba tengok contoh pada buku dibaca dengan kadar 6 harakat. Gerak jari 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba bacakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, lagi sekali panjangnya kena cukup. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Cantik yang ni. Okey, cuba kita baca dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, dua susah nak baca ke senang? Susah.
Susah. Baca panjang lebih baik. Tapi 6 ni panjang sangat. Kita ambil yang tengah-tengah. Biasa saya ambil 4 je. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 4 mudahlah sebab dia tak panjang, dia tak pendek sangat. Okey. Itu untuk mat alif sukun, kita baca panjang kerana nak berhenti. Okey, kita tengok mat lin sama juga. Shh. Okey, kita baca panjang disebabkan kita nak berhenti. Untuk mat lin dia beza sikit je daripada mat alif sukun. Okey, untuk mat lin juga boleh baca 2, 4 ataupun 6. Jangan bising Raif. Tengok apa? Okey. Kita tengok bagaimana mat lin. Mat lin melibatkan 3 huruf juga. Huruf pertama berbaris atas. Huruf kedua sama ada ya sukun atau waw sukun. Huruf ketiga kita matikan dia sebab nak berhenti. Okey. Kita ambil 6 harakat. Kita baca bacaan 6 harakat. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Okey, betul. Panjang sikit lagi cantik. Lagi sekali. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Cantik. Okey, kalau baca 2 susah. Tadi kita dah test kan? Li'ilafi Quraish. Jadi tersangkut ataupun terkejut nak berhenti. Kalau 6 dia panjang lebih mudah. Okey, tapi tu panjang sangat 6. Okey, kadang-kadang saya ambil 4 je. Tengah-tengah. Sebab apa tak ambil 6? Takut tak cukup nafas. Seorang taranum-taranum ni dia masuk lagu dia baca panjang. Okay, jadi untuk mat lin ingat kadar harakat 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Yang nombor genap je. Okay, termasuk mat seterusnya, mat farq. Okey. Dekat buku tu boleh bacakan huraian dia muka surat 22 tu dekat bawah. Poin yang ketiga, pertama kot. Sama. Okay, sama-sama baca mat farq. Kamu dapat lah. Farq adalah bacaan mat yang terdapat pada huruf hamzah istifham di awal kalimah. Okey, jadi dia kata kat situ melibatkan hamzah istifham. Istifham tu apa? Hamzah pertanyaan. Okey. Jadi hamzah pertanyaan dia boleh baca dengan kadar 6 harakat sahaja untuk mat ni. Dia tak boleh baca 2, 4, 5 tak boleh. 6 sahaja. Okey, hamzah istifham tu duduk hamzah tu di depan huruf mat. Okey, dia tak banyak dalam Al-Quran, ada 6 tempat sahaja untuk 3 perkataan. Okey, saya dah keluarkan perkataan-perkataan tersebut, boleh rujuk pada slide. Okay. Kalau perhatikan ada huruf hamzah. Hamzah dulu baru huruf mat, di atas huruf mat tu ada tanda panjang. Jadi tanda panjang tu petunjuk ataupun hint dekat kita. Okey, tak boleh baca 2. Okey. Tak boleh baca 2 tapi jangan terbaca 4. Jangan baca 4, jangan baca 5. Kejap ya. Okey, kalau perhatikan 3 perkataan tersebut, yang sebelah kiri yang ada dalam Al-Quran, dalam buku kan? Tak, yang sebelah kiri sama dengan buku. Okey, 3 perkataan ni pada 6 tempat. Perkataan yang pertama 2, kedua pun 2, ketiga pun 2. Setiap perkataan tu ada 2 tempat. Okey, jadi dalam buku pada surah Yunus ayat 59, okey, jadi dibaca qul Allahu adzina lakum. Bacakan. Qul Allahu adzina lakum.
Okay. Perkataan dia Allahu. Sebutkan perkataan tu. Qul Allahu. Betul. Okey. Tu adalah pertanyaan. Kalau lihat pada maksud Al-Quran, apakah ataupun adakah? Sama macam kita tanya orang lah. Kamu nak ke mana tu? Kan dia ada tanya intonasi ayat tanya tu ada. Intonasi soalan tu ada. Okey. Jadi kalau orang yang mengaji dia bolehlah baca dia faham makna dia. Kalau orang yang faham bahasa Arab. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, perkataan yang kedua. Okey, perkataan dia ni panjang. Tu panjang 6, slow-slow masuk huruf lam. Nah, sebutkan. Al-ana. Betul. Slow-slow masuk huruf lam. Okey. Dan yang ketiga, perkataan ketiga sama juga. Jangan masuk huruf lam. Okey. Dibaca panjang, kita terus masuk huruf zal sebab lam tak ada tanda. Huruf zal ni kena keluarkan lidah. Jadi lepas panjang, keluarkan lidah. Okey, bacaan dia adalah baca tu dulu. Lagi sekali. Okey, za. Okey. Jadi dibaca panjang dulu, slow-slow masuk huruf zal. Ini perkataan yang ketiga. Jadi kalau dalam buku tu surah Yunus ayat 59. Nanti kalau ada masa salin dulu. Dekat mana nak tengok perkataan-perkataan ni, rujuk muka surat 214, masih lagi surah Yunus ayat 51 dan juga boleh lihat pada 91 muka surat 219. Ataupun surah Al-An'am muka surat 147 ayat 143 dengan 144. Saya rasa contoh yang perkataan yang ketiga. Saya rasa yang ni. Ya, Ustazah habis 10.30. Saya ingat kita habis awal kot. Kenapa Ain? Ini budak kecil ni nak buang air besar pula. Saya rasa sampai sini saja kot. Saya simpan yang hukum lain. Saya ingat sampai sini saja hari ni. Okey. Ya. Boleh kita habis di sini hari ni? Boleh. Okey. Habis ya? Dah habis. Saya nak habis di sini sahaja. Sebab ada banyak dah hari ni. Hari tadi ulang kaji mat 2 harakat. Kemudian kita masuk mat 4, 5 dan juga 6. Sebab yang mat satu lagi tu saya nak simpan. Dia ada kena-mengena dengan pelajaran lain. Okey. Jadi habis kita berhenti di sini.